Okay. So sekarang ni kita semak Kelvin punya analisis dulu, okay, untuk current dan previous. Baik. Bila mana kita nak buat semakan untuk current dengan previous, okay, dia akan ambil masa yang sangat panjang tuan-tuan webinar kali ni. Tapi dia sangat penting, so please stay with me. Okay, cukup sekadar setakat ini sahaja saya buat plotting. Okay. So Kelvin. Ya, saya. Okay, ini you punya previous kan? Ya. Okay, atas ni high. Ya. Bawah ni low. Ya. Lower high. Lower low. And then dia jadi balik lower high. Betul tak? Ya, betul. Okay. Bila mana dia jadi balik lower high ni, dia dah batalkan kesemuanya. Dia terus jadi macam ni, betul tak? Betul. Okay. Daripada sini pula, ini saya tak ikut spek dia downtrend supposed to be dia warna merah tapi saya buat warna biru. Okay. Sebab nak cepat nak bagi explanation. So this kind of colour just ignore lah benda ni. Buat tak tahu je. Okay. So dia dah jadi high, low, lower high, lower low dekat sini. Kemudian dia berjaya membuat lower high. Dia turun balik ke bawah sini. Kalau saya tak tarik trendline tu, Kelvin boleh nampak tak? Nampak? Boleh nampak ikut betul-betul saya punya explanation Okay. So dia tidak berjaya untuk membuat kedudukan lower low yang lebih rendah. Kemudiannya dia naik atas, dia turun bawah balik, dia dah pecah dah yang ini. Dia turun bawah balik dan dia batalkan. Nampak tak? Dia batalkan yang ni. Nampak tak? Okey, nampak. Okey. Maksudnya line tu dia akan jadi macam ni. Boleh panjang. Boleh faham? Faham. So far okey lagi? Okey, jelas. Okey. Selepas daripada dia turun ke bawah ni, dia naik ke atas sikit. Kemudian dia sambung turun ke bawah. And this is the finishing line of previous structure Kelvin punya downtrend. Clear? Ya, clear betul. Okay. Ini high. Besar saya buat high ni. Sini low. Okay. Sini lower high. Saya buat warna biru. Sini lower low. Tulisan tu boleh nampak tak? Jelas. Nampak. Okay. Sini lower low. Okay. Done. Now. Fokuskan kepada previous structure tapi kita akan tengok dekat sebelah sini time to time, day by day, candle by candle apa yang dia buat dan apa yang impact daripada pergerakan candle tu. Boleh Kelvin? Okey, boleh. Yang lain-lain tolong follow. Okay? Tak faham, tanya. Saya bagi keutamaan kepada Kelvin because this is Kelvin punya window. Okay? Bagi saya clearkan dengan Kelvin dulu, barulah yang lain-lain masuk. Baik. Daripada bawah ni dia bergerak naik ke atas, dia dah batalkan lower low. Betul tak Kelvin? Okey, betul. Bila mana dia batalkan lower low, automatically two pair. Two pair pula. 2 point. 2 point ni dia menjadi sebuah pasangan. Satu pasangan. Boleh faham tak? Okey. Automatically, bila mana low yang kat bawah ni batal, the next point ialah dekat sini. Boleh faham tak? Ini tak faham. Okey, kejap. Yang lain, apa yang saya cakapkan tu tadi, faham ke tidak? Faham juga. Faham. Okey. Semula Kelvin Second try.
Okey. 2 point dia berpasangan, faham tak? Okey. High low dengan high dengan low, lower high dengan lower low, lower high dengan lower low and so on. Boleh faham tak? Okey. So far. Okey. Sekarang ni lower low ni dia merupakan SBR. Betul tak? Okey, betul. Okey. Lower low ni merupakan SBR. Bila mana SBR ini batal, the next point yang market akan cari ialah low. Boleh faham tak? Okey. Setakat ni okey. Okey, boleh. Terbatalnya lower low yang bawah. Tengok betul-betul, saya padam. Keyboard pun. Okey, saya padam lower low yang bawah. Lower high ni no function anymore. Boleh faham tak? Oh, satu pasang kena keluar. Apa dia? Dia lower high dengan lower low kena, apabila sebatas dia kena cancel. Yes, okey. Pasal apa? Kejap. Pasal apa? Dia macam ni tau. Bila mana lower low ni batal, okey, market tu dia akan jadi gini. Sekejap, saya punya keyboard pula problem. Aduh. Market tu dia akan jadi macam ni. Oh, okey. Faham tak? Oh, faham. So next point dia ialah di sini sebenarnya, low ni. Faham tak? Okey. Okey. SBR merupakan tempat, SBR merupakan harga yang mana kita boleh jadikan sebagai pit stop. Saya punya keyboard ada problem lah. Itulah orang kata kalau pindah gandah ni kan, munjahanam, habis semua barang. Tak boleh, saya tak boleh tulis, sorry. Minta maaf banyak-banyak tapi macam mana saya nak explain Okay. SBR merupakan tempat di mana kita akan jadikan sebagai dia macam ni lah. Okay, dekat SBR ni tidak berlaku retracement lagi. Tak jadi lagi. Okay. So macam mana pun dia akan cari juga dekat low tu. Cikgu, yang bawah sekali itu lower high memang betul lah? Atau lower low? Bukan. Lower low. Saya tarik macam tu je tadi. Sorry. Oh, okay. Yeah. Okay. So yang pasal low ni boleh faham ke tidak ni? Okay. Terus. Okay. Bila mana dia batalkan lower low yang bawah tadi tu, automatically dia akan shoot out terus pergi kepada low. Yang tu faham ataupun tak? Okay. So far okay lagi? Boleh. Saya tengah fokus. Lower high ini merupakan sebuah kawasan yang mana kawasan ini sebenarnya kawasan resistant. Supposed to be lower high ni kena ambil kat sini. To be precise, sebenarnya dia kena ambil kat sini. Ni lower high. Dekat sini. Bukan yang ni sebelah tu. Bukan sebelah tu, bukan. Sebab dia wick tinggi, bukanlah. Bukan. Tak. Pasangan. Kita bukan cerita pasal wick tinggi, wick rendah. Tak. Okay. Kita cerita pasal the pairing of bull and bear. Ya, pairing. Okay. Boleh? Okay, faham. Okay. Resistant merupakan sebuah tempat di mana buyer yang masuk dekat low ni tadi, okay, bila mana buyer masuk, kemudian sampai dekat atas ni, buyer buat decision untuk keluar daripada market. Dan seterusnya memberikan ruang untuk seller yang dekat sini, dia nak tambah lauk yang dekat high ni. Seller yang dekat high yang masuk ni, dia tambah lauk, dia nak tambah dekat sini. Ni dia.
the same group akan masuk dekat sini. Faham tak? Okay. Bila mana buyer buat decision untuk keluar daripada resistance dekat lower high, and then seller manage to conquer back the market. Sebab tu dia turun ke bawah. Boleh faham? Okay, faham. Saya cerita definisi resistance. Dan reaction dia, you boleh tengok dekat sebelah sini. Boleh faham tak? Okay. Kalau perasan daripada bawah sini, dia batalkan 2 point tau. Dia batalkan 2 point. Boleh faham tak? 2 point. 2 point dengan SBR, dengan advance marking adalah dua benda yang berbeza. Tak sama. Betul. 2 point yang macam ni, low, lower, low. Itu 2 point. Tapi kalau kata advance marking, SBR, when we are talking about SBR, yang ni pun SBR. Nampak tak? Okay. Yang ni pun SBR. Betul tak? Betul. Okay, kejap Common show OHLC. Okay. Bukan yang tu. Show object description. Okay. So, ni SBR. Yang ini pun SBR. Betul. Okay. Tapi yang menjadi magnet kepada market untuk cari dia balik ialah SBR plus 2 point. Boleh faham? Wow, okay. Boleh dapat tu? Dapat. Okay. So sekarang ni daripada bawah, kalau kita nak cerita pasal momentum, dia batalkan lower low yang bawah ni. This is the first one, dia batalkan. Boleh faham? Okay, the second one low ni dia batalkan, betul tak? Okay, kita tengok candle mana yang batalkan dia. Okay. Okay. So ini candle yang membatalkan low, SBR punya low. Boleh faham? Betul. Okay. 2 point dia batalkan, but still dia tidak berjaya untuk strike naik ke atas. Boleh faham tak? Dia punya bull punya closing ni cukup cantik. Nampak tak? Bukan minggu lepas. Webinar yang sebelum, saya ada bagi tahu yang mana saya lupa. Benda tu saya lupa macam mana saya sebut masa webinar yang lepas. Tapi saya ada bagi tahu yang mana resistance ni consists of two. Yang kita akan berikan perhatian ialah kepada kedudukan closing price. Sebagai contoh, dalam kes ni, ini satu contoh yang cukup baik. Sangat baik. Contoh yang sangat baik. Okay. Saya tunjukkan yang mana, okay. Kalau kita nak ambil in term of quality, 2 point quality, the positioning of 2 point. Dia ada low, dia ada medium, dia ada best quality 2 point. Dan ini termasuk dalam kategori best quality lah ni. Sebab dia dah lebih daripada separuh. Okay, dia dah lebih daripada separuh, dia hampir naik ke atas. Supposed to be dia macam ni. This is the low quality 2 point dekat sini. Yang mana kita tahu confirm akan berlaku rejection. Confirm. Okay. The medium quality tu dekat sini. Tengah-tengah zone resistance. This is the medium quality 2 point. Dan the best quality 2 point yang lebih tinggi daripada resistance lah. Guys, you all semua boleh dapat tak ni? Boleh faham tak ni? Dapat je, Guru. Saya takut tak faham tapi cuba berlakon faham. Saya tak nak macam tu. Tak faham tanya. Jangan diam. Abang Asyik still okay? Okay. Pada malam ni kita jumpa satu situation yang mana dia ni kita boleh kata sebagai best medium lah. Sebab dia dah hampir kepada
nak terkeluar daripada kawasan dah. Dia lebih daripada separuh kawasan resisten tu. But macam yang saya pesan, saya tak ingat, terus terang saya cakap, saya tak pasti tajuk apa yang saya kupas pada webinar yang lepas, tapi ianya adalah berkenaan dengan positioning of closing price. Saya tak ingat apa yang dibincangkan tu, saya tak ingat, tapi itu tajuk dia yang dibincangkan. Antara tajuk yang bincang pada webinar yang lepas. So this is the perfect example. Yang mana kita boleh nampak the first closing price of the bull candle itself managed to close higher than half of the zone. Tapi selepas daripada tu, the closing price of the bear candle nampak. Sebab tu penting untuk kita melihat kepada closing price bagi kedua-dua candle. Boleh faham tak ni? Tadi hilang cikgu. Sebab tu penting, lepas tu loss. Sebab tu penting untuk kita melihat kepada kedudukan closing price daripada kedua-dua candle. Dapat? Dapat. Guys, kalau kata I am breaking down, you are losing me, tolong bagi tahu sebab saya dah tak ada Unify sekarang Saya betul-betul pakai telco punya internet connection sahaja. So kalau sekiranya you are losing me, tolong bagi tahu cepat-cepat. Boleh guys? Baik cikgu. Okey cikgu. Okey. Ni bila korang pun senyap je, saya pun dah tak tahu dah. Ada lagi ke tidak ni? Okay. Back to the discussion. Now, nak terang dekat Kelvin bagi dia faham. Low ni dah batal ke belum Kelvin? Dah. Low. Belum. Dia tengah naik. Low tu tak batal lagi? Dah. Dah kan? Dah batal kan? Dah. Di atas satu panjang bearish. So dia akan jadi macam ni, betul tak? Betul tak? Ya, betul. Okay. Kalau you ada high dengan low, berapa banyak structure yang you nak ambil? Kalau you just need to depends on high and low only. You faham tak? Okay, faham. Kalau dengan 2 point sahaja, you terus boleh ambil dia sebagai high and low. Berapa banyak structure boleh ambil? High low ambil, high low ambil, low high ambil. Faham tak? Okay. Contoh, saya tunjukkan contoh. Sini pun boleh ambil high low. Sini pun boleh ambil high low. Tapi dia tak efektif. Faham tak? Okay, betul. Dia tak sesuai. Faham tak? Okay. So at least you need 3 points. High, low, low, high. Low, high, higher, low. Faham tak? Faham. Faham? Boleh? Faham. Boleh. Okay. Guys, benda ni sedikit jauh. Tapi saya minta tolong sangat-sangat cuba fahamkan. Cuba. Okay? Now. High, low, low high, low low. Itu sebenarnya 2 candle. Boleh faham tak ni? Cikgu. Low, high, low. Lower high, lower low tu. Sekejap, ni siapa ni? Ni siapa tanya ni? Kelvin. Ya. You nak fahamkan yang mana? High, low, low, high, low, low tu 2 candle. You nak Low, fahamkan low. ayat tu? Lower low. Bila form sampai mana baru tahu
Dia ialah lower. Lower. Jap. Mana yang ni ke? Tak, kanan. Ni ke? Kanan punya low. Ya. Dia lower kan? High low. Saya tak kata ni low. Oh. Saya bagi example tadi, saya tak kata ni low. Oh, okey. Okey. Siapa yang nak cuba fahamkan apa yang saya maksudkan high low, low high, low sebenarnya dua candle. Siapa yang nak fahamkan benda ni boleh cuba buat plotting dekat time frame monthly and then saya akan bagi explanation. Tapi untuk malam ni saya nak fokuskan perbincangan kita untuk main topik dia ialah active time frame. The subtopic is current and previous or major and minor. Itu kita punya discussion, kita punya objektif, kita nak cuba fahamkan benda ni. Okay? Dan perbincangan ni dia akan panjang lanjutan dia disebabkan kerana setelah mana faham yang pasangan tu yang mana satu, sama ada current previous ataupun major minor, seterusnya kita nak kena amali, kita kena buat praktikal. Setiap seorang daripada tuan-tuan untuk mengenal pasti pair tersebut active time frame dia time frame berapa? Time frame yang mana? So perjalanan discussion ni dia akan jadi sangat panjang. Okay? Abang Asid? Okey. Ada? Ada. Okay. Boleh tolong note down kan tak? Saya takut nanti kita terlupa. Abang Asid ke Wong ke Abang Latif ke, tak kisahlah siapa-siapa. Tapi itu dia. Kita punya main topik kita ialah active time frame. Kita punya subtopik kita ialah untuk mengenal pasti the difference in between current and previous ataupun minor dengan major. Setelah mana kita berjaya mengenal pasti perbezaan ataupun kita berjaya mengenal pasti the pairing of yang wujud pada time frame tersebut untuk pair sekian-sekian, seterusnya kita akan cuba untuk mengenal pasti time frame mana yang ada ciri-ciri itu tadi supaya kita boleh jadikan time frame tersebut sebagai panduan untuk kita trade. Itu yang mustahab. Tolong note down. Okay. Boleh? Boleh. Okey. Bila mana kita hanya ada 2 point, high dengan low sahaja, malangnya saya tak boleh nak menulis dah ni, saya tak boleh nak typing dah ni. Saya pun tak tahu masalah dengan keyboard ni. Sekejap elok pula dah. Dia lambat rupanya. Okey. High dengan low. Bila mana kita hanya ada 2 point sahaja, high dengan low sahaja, kita tak boleh ambil benda ni. Faham tak Kelvin? Okey. Tak boleh ambil. Kita tak boleh hanya bergantung kepada 2 point sahaja untuk kita jadikan sebagai panduan kita. Faham tak? Okey. Okey. Ada siapa-siapa, okey, high, low. So next point should be point apa? Lower high. Lower high. Ada nampak tak point lower high kat sini? Ada? Ada. Dekat mana point lower high? Dekat itu resistant. Dekat resistant. Yang itu highlight warna biru. Okey. Kelvin kata dekat resistant. Yang lain, ada yang tak setuju dengan pandangan Kelvin? Silakan.
Abang Asid? Tu yang dekat 28 Oktober tu cikgu. 28 Oktober. Ya. 28 Oktober. Sini 23. Ya. 23 ya. Itu dia. Yang cikgu tunjuk tadi. So sini lower high. Ya. Wong? Betul cikgu, jawapan saya sama dengan Abang Asid. Okey. Abang Ravindran? Betul juga lower high sana. Tak boleh lah, keyboard saya memang problem lah. Betul juga lower high. Okey. So sini lower high. Selepas lower high, sepatutnya dia buat point apa? Lower low. Lower low. Di mana kedudukan lower low yang sebaik-baiknya? Bawah daripada low. Bawah daripada low. Malangnya structure tu, malangnya structure sideways juga. Belum wujud lower low. Okey. Structure sideways tu bukan kerja kita. Tak apa, abaikan. Sebab bukan kita yang menggerakkan market. But then, kita dah tahu supposed to be apa yang dia patut buat. Betul tak? Betul. Yes. Itu yang kita nak. Alamak. Oh, control tak boleh tekan sini. Oh, kena tekan sebelah sini. Okay. So, expected to be lower low di sini. Alamak, ni pun tak boleh juga. Oh, tak boleh lah. Control sebelah sini, tadi control sebelah sini boleh. Kacau. Okay, sini. Lower low. Betul Abang Ravindran? Betul juga. Susah lah macam ni. Cikgu guna wireless punya keyboard lah. Ya. Bateri cukup tak? Bateri saya... Sekejap. Oh, dia boleh jadi pasal bateri Kemungkinan ataupun USB itu masuk semula. Sekejap. Tengok dah USB ada semua tak? So expected to be lower low tu dekat bawah tu. Okay. Kita nak panggil structure ni structure apa ni? Downtrend. Downtrend. Dia current ke dia previous? Current. Dia current. Wong? Actually saya keliru dengan inilah. Abang Asid? Ini structure tak jadi cikgu, imaginary. Structure tak jadi. Okey. Kalau saya akan ambil dekat sini. Ini point yang saya akan ambil. This is my current. And this is my... Sorry. This is my major. And this will be my minor. Ada antara tuan-tuan yang nampak ini merupakan kawasan sideway. Betul tak? Betul. Mungkin akan ada orang yang ambil lebih jauh lagi, dia akan ambil macam ni.
Mungkin. Saya tak pasti. Tapi dalam forex, kalau boleh, jangan terlebih macam mana nak kata kalau kata dalam kehidupan biasa kita ni, orang kata jangan menyebut hal tepi kain orang lah. Lebih kurang macam tu lah. Ambil benda yang perlu sahaja. Lebih kurang gitu. Bila mana kita berjaya mengenal pasti kedudukan di dalam struktur, hanya berikan tumpuan kepada struktur yang berkenaan sahaja. Yang terkait dalam kita punya ruang lingkup, kita punya collateral, data adalah daripada high sehinggalah kepada low yang bawah. Itu untuk major. Makna kata minor ni tadi kalau jauh macam mana sekalipun, dia seharusnya berada di dalam kedudukan high kepada low. Daripada atas ni sehinggalah ke bawah sini. Boleh faham tak? Faham je. Dan berdasarkan daripada kedudukan minor ni tadi, minor ini berada di antara ruang lower high dengan lower low. Betul tak? Betul. Yes. So boleh ambil resisten yang ini dengan support yang ini sebagai tumpuan untuk kita melihat ke mana arah pergerakan minor ni tadi. Boleh faham tak? Boleh. Okey cikgu. Kenapa all time swinger? Saya bukan nak macam mana nak kata, saya bukan nak condemn dia orang, bukan saya nak kata dia orang tak betul, bukan. Tapi guys, kalaulah sekiranya kita ada cara untuk mengelakkan daripada berlakunya floating yang melampau, you all cuba imagine okay, bila mana you tak ada targeted zone ataupun you tak ada par ataupun ceiling price, you tak ada. You tak letak satu lock price dekat sini ataupun bawah ni. You ambil yang besar-besar, contoh macam ni. Ataupun yang lebih besar lagi, contohnya macam ni. Contoh. Berapa lama tu nak hold? Berapa lama nak floating? Faham tak? Faham. Bila mana you nampak the current situation tu berada di in between the lower high and lower low, just focus on the zone sahaja. Jangan lebih-lebih. So ambil dekat sini. Selesai. Dan kita tahu market direction dia, kalau in favor of the movement untuk major, kalau sekiranya dia berkehendak untuk menyokong pergerakan major structure, so dia kena pergi sini. Dia tak ada tempat lain lah. Dia kena pergi sini. Faham tak? Faham cikgu. Kalau sekiranya dia nak mendaki naik, dia wajib close lebih tinggi daripada low high. Confirm, wajib kena. Faham tak? Ya. So you kena, macam mana saya nak cakap? Abang Sid minta tolong sikit Abang Sid. Cikgu belum habis sentence, saya pun tak tahu apa nak cakap. Maksud cikgu konsep minor structure lah. Itu yang katakan, betul tak? Saya nak bagi tahu yang mana kita kena pandai segmentizekan kita punya visual, kita punya imagination, kita punya itulah yang saya kata tu, jangan masuk hal rumah tangga orang macam itulah. Benda yang tak ada kaitan. Atau cikgu yang nearest resistance dan nearest support dah cikgu. Betul. Nearest resistance and the nearest support tu betul. Tapi kalau sekiranya ambil point yang salah, saya maksudkan 2 point. Okey. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Sekarang ni nampak clear benda ni pasal apa? 2 point yang tuan-tuan ambil tu betul. That is the reason why senang untuk kita bincang. Faham tak? Oh. Ya. Yang jadi masalahnya sekarang ni ialah apabila the point, the 2 point yang ambil tu awal lagi dah tak betul. Memang tak nampak lah. Boleh faham tak ni tuan-tuan? Ya cikgu, faham cikgu, betul. Saya makan ubat sesemua tapi sekarang ni saya dah cerah mata. Saya bukan marah, cumanya saya seronok dapat kembali bersama dengan tuan-tuan. Walaupun saya dalam keadaan yang sedikit high.
Saya lalok-lalok ni sebenarnya. Tapi okey, boleh seronok. Okey. Dah clear mabuk cikgu. Tak. Saya masih lagi terhoyong hayang. Saya masih lagi. Okey. Tapi betul lah kalau nampak macam saya malam ni macam nak menyusun kata-kata ayat tu pun saya jadi macam terhoyong hayang sikit kan. Itulah. Apa je faham cikgu, faham. Baik. Ini benda yang saya cuba nak sampaikan. Tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah malam ni. Yang paling penting, macam mana kita nak ambil 2 point. Itu yang paling penting. Dan tidak ada teori yang dapat membantu bagaimana untuk kita mengambil 2 point melainkan dengan berlatih. Itu je. Tak ada cara lain. Berlatih tu macam mana cikgu? Ya? Berlatih tu apa? Apa maksud cikgu kata berlatih? Buat floating lah. Oh, okey. Then okey, fine, faham. Buat floating. Buat floating betul tak betul, buat floating betul ke tidak. Tapi janganlah trade. Okey. Buat floating. Untuk kita melihat macam mana keadaan ni. Okey, setakat ni ada soalan ataupun tidak? Tak ada. Faham cikgu. Semua clear? Dia. Tolong ingat kedudukan current structure yang terkini berada in between lower high dengan lower low. So just focus in between these 2 point only. Janganlah pergi balik kepada low dengan lower high, jangan. Janganlah pergi ambil daripada high sampai lower low, jangan. Boleh faham tak Kelvin? Faham. Kecuali dia break antara higher high atau lower low. Kalau sekali pun minor structure ni nak buat perangai lah contoh, at least you dah nampak dia nak pergi mana. Betul tak Kelvin? Betul? Clear. You nampak. Itu yang paling penting. Kita abaikan market nak bergerak macam mana tu, kita abaikan, lantakkan dia. Tapi yang paling penting kita kena ada our own objective, our own mission. Mana price ni nak pergi, kita kena baca siap-siap. Supaya kita tahu when to cut off and when to take off. Bila mana kita berada dalam satu situation yang kita tengah sell dia jadi buy, kita tengah buy dia jadi sell. Kita dah tahu dah. Boleh faham tak? Faham. Okey. Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Tak. Ada. Cikgu. Saya nak Okey, saya nak tanya Nan. Kalau begitu ialah major dengan minor. Habis tu kalau previous dengan, saya masih keliru lah. Previous dengan current tu macam mana? Nanti discuss. Oh, okey. Nak bagi faham major minor ni dulu. Okey. Okey. Sekejap saya ambil masa sepanjang sikit malam ni. Boleh tak apa Boleh. Satu time frame je lagi, H4. Okey. Sebab tu saya kata saya suka EA. Wong ada buka EA tu, bila saya tengok EA sekali tengok, saya suka. Inilah sebab dia. Dah nampak dah apa sebab dia. Ada siapa-siapa yang faham tak kenapa saya kata saya suka tu? Seorang pun tak nampak lagi Sebab dia dah buat low-low. Apa dia? Sebab dia dah nampak macam nak buat low-low. Sebab bila mana kita semak pada time frame H4, dia ada current structure. Yang mana current structure ini merupakan downtrend. Dan dia ada previous structure yang mana previous structure ni merupakan uptrend. Itulah sebabnya saya kata saya suka. Dalam satu pair yang sama, kita ada major minor dan dekat H4 kita ada current previous. Okey, kembali kepada soalan Wong. Apa yang Wong nak tanya tadi? Silakan. Okey, cikgu.
So, saya keliru dengan major dengan minor ataupun previous dengan current sajalah. Yang ni soalan saya. So, major tu dia candlestick yang agak banyak, lepas tu dia sudah berlaku trend, ataupun saya memang keliru lah dengan major, minor dengan previous ataupun current. Okey. Wang kena ingat macam ni Ha. Major dengan minor ni abang adik. Kalau abang downtrend, adik downtrend. Kalau abang uptrend, adik downtrend. Boleh faham tak? Okay. Up dengan down, lepas tu down dengan up lah, begitu. Bukan, dia sama. Oh, major dengan minor sama. So, kalau Sama trend. Major dengan minor ni sama trend. sama trend lah, okay. Ha. Okay, so note maknanya down. kalau uptrend, kedua-dua kena uptrend lah. Kedua-dua kena uptrend. Okay. Kalau sekiranya downtrend, dua-dua kena downtrend. Okay, faham. Tulis. Bubur dalam grup. Okay. Ada, dah ada Okay. cikgu. Okay, nice. Thank you. Now, habis tu soalan untuk current previous ada tak? Ada juga. Tanya. Okay, so daripada definition kan, current tu untuk kita mencari entry. Lepas tu previous tu kita mencari TP dengan SL kan. Bukan. Current entry dengan SL. Current entry Previous dengan SL. ialah TP. Oh, current ialah entry dengan SL. So previous tu TP. Okay, saya tunjuk. Okay. Kita buat plotting lambat sikit Boleh saya tak faham. Ni dah sebabnya saya nak saya punya trading station ni. Ini kalau kata minta tolong orang present ni, menyinga saya kat sini. Okay, Wang. Okay. Kita start dengan current structure dulu, boleh? Okay. Okay. Apa yang kita nak buat sekarang ni untuk current structure? Dah okay kan? Apa kita nak buat? Current structure entry dengan SL. Sedap dia nak entry SL. Buatlah ni dulu, cari mana yang belum berlaku retracement. Okay. Paste. Tak jadi. Copy. Paste. Okay. Warna merah. Saya buat single pixel je semua Okay. Tak boleh pula dah. Ish. Okay, yang ni pula. Copy, paste. Okay. So, yang ni belum berlaku retracement. Yang ini pun belum berlaku retracement. So, now kita pergi kepada previous structure. Yang bawah ni belum berlaku retracement. Copy, paste. Ni warna biru. And then yang ni pula. Copy, paste. Okay. Dan dia ada pukul curi. Sini. Pukul curi ni Abang Latif cukup suka ni.
Tu dia. Okay, cukup. Selesai. Sekarang ni kita ada high, low, lower high, lower low, lower high. Dan sekarang ni in the making of lower low. Kalau sekiranya market nak meneruskan terjunan ke bawah, dia akan retrace dekat sini. Betul tak, Wang? Ya. Okey. Bila mana dia retrace dekat sini, point yang kita akan ambil, kalau sekiranya Wong jenis orang yang tak kisah dengan risk, contoh, boleh ambil dekat sini. Pasal apa? Sini ada pukul curi 1. Nampak tak? Nampak? So high chances yang mana dia akan naik atas tu instead of lower low yang bawah ni. Faham? Yang ni saya faham. Okay. Okay. So ini entry zone. Okay, sini boleh entry, sini boleh entry. Atas ni SL. Okay? Okay. Setakat ni okay lagi? Boleh. Okay. Kalau I tanya dekat Wong, where is your target TP? Dekat mana Wong nak jawab? Dekat yang first TP tu dekat yang pukul curi sana lah. So second TP dekat RBS yang belum berlaku retracement. Ni pukul curi yang ni? Ya, kalau saya entry daripada, betul? Lepas Okay, tu kenapa you ambil dekat pukul curi? Sebab apa? sebab yang ni kebiasaan dia akan berlaku rejection lah dekat sana. Dan the second TP ialah RBS yang bawah yang masih lagi belum berlaku retracement. Betul tak? Cikgu, okay, saya repeat semula. First TP tu dekat pukul curi, second TP tu dekat support sana lah. Third TP support tu bawah ni. Ya. Third TP Support tu baru, pukul curi ni lah. ya. Okay. Third TP tu baru dekat RBS yang masih belum berlaku. Okay. Nice. Thank you. Wong sedar tak? Benda ni Wong memang praktis tanpa Wong belajar badar pun sebenarnya. Entry current structure, SL current structure, TP previous structure. Perasan tak? Sebab you dah nampak your destination point dekat sebelah kiri. Faham tak? Oh, okay. So soalan yang tadi, apa guna pula current and previous ni? Ni dia. Okay. Boleh faham tak? Okay, previous structure tu untuk TP sahajalah kalau begitu. Ya, betul. Untuk TP satu, nak tambah lauk pun boleh juga. Contoh, saya bagi contoh. Sekarang ni market turun sampai sini. Contoh okay. Bila mana dia nak naik, dia akan sangkut sini, betul tak? Sebab sini ada SBR, betul tak? Ya. So boleh pakailah tambah lauk. Oh, okay, faham. Depend dekat kita lah macam mana kita manipulate balik benda tu. Boleh faham? Faham. As long as fahamkan betul-betul benda yang basic. Bila mana dah faham benda yang basic ni betul-betul dah menguasai benda yang basic, datanglah structure macam mana pun, you boleh baca punya. Cikgu, saya ada satu soalan lah. Sila. Jadi yang tengah tu tak marking tu tak payah peduli lah kan? Tengah yang tak marking, mana Yang ni? Ya. Okey. Kenapa saya tak ambil yang ni? Batal. Kenapa saya tak ambil? Dia batal. Apa dia? Dia dah batal. Sebab kalau kita tengok ni Abang Latif Abang Latif punya jawapan dah batal. Dia punya jawapan tu terus dia bagi summary dia. So saya bagi explanation dia. Kalau kita ambil daripada atas ni high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Yang ni dah batal, yang ni dah batal.
low kat sini pun dah batal. So what is the point untuk kita ambil yang ni? Faham tak? Oh, Dah okay. macam tak ada apa dah sini. Tu yang Abang Latif terus boleh cakap batal tu. Faham? Faham. Okay Wong? Okay, so maknanya kalau sekiranya sudah batal, so kita tak payah anggap itu sebagai current structure lah kan? Dia bukan current structure pun. Macam mana you nak ambil current structure? Dia tak ada structure. Dia tak ada structure pun. Okay Wong? Okay. Kalau you nak define juga dekat situ current structure, share dekat saya macam mana you nak buat? Okay, saya tunggu kalau you contohlah sekarang H4 punya candlestick itu kan dia close bawah pada lower low tu. Kalau sekiranya okay dia macam ni bila mana market tu dia dah okay kita katakanlah sekarang ni kita dekat kawasan sini contoh okay kita dekat kawasan sini. Bila mana kita ikut flow dia balik, high, low, low, high, low, 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 high, low, low and so on. Kita ada chance untuk entry. Faham tak? Market offer lagi banyak kalau kita follow structure ni instead of kita follow structure ni. Faham tak? Okay, kalau begitu, okay, get the point dah. High, low, low, high. And then bila dia nak buat low, low, sini So you tak ada point. You punya point of entry market offer you dekat sini sahaja. Dan actually this kind of market offer sangat bahaya pasal apa? You mengharapkan rejection. Faham tak? Faham. Kalau kata Wong follow structure yang ini, at least market offer dia reasonable. Logik. Boleh kira. Faham? Okay, saya sudah faham. Nice. Okay, ada soalan lagi? Tak ada. Yang lain-lain ada soalan ataupun tidak? Tak ada. Kelvin kena tanya Tak tanya kena denda. Ya, faham. Sure faham ni? Faham. Saya akan ulang tu video. Okay. Kita stop dulu dekat sini setakat ni untuk malam ni. Okay, kita akan jumpa malam esok pada masa yang sama. Besok Rabu kan? Ya, saya cikgu. Okay. Ya. Kita punya discussion is about active structure. So saya mengharapkan supaya tuan-tuan semua boleh buat latihan untuk memantapkan pemahaman berkenaan dengan active time frame ni tadi. And which one is the best market offer to be considered as your active time frame. Okay. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya untuk EE, dia ada kedua-dua offer yang menawan, yang sangat cantik. Sebagai contoh, untuk time frame daily kita ada major dengan minor, yang mana saya rasa, saya tak pasti benda ni betul ataupun tidak, tapi saya rasa kalau sekiranya kita tak bincangkan sama-sama, ramai yang tak nampak tu, major minor time frame daily tu. Saya risau benda tu sebenarnya. Saya nak tuan-tuan mahir sehingga tuan-tuan boleh nampak a clear direction. Ini kita belum combine analisis lagi ni belum lagi ni. Kita asingkan kita punya analisis daily, H4. Belum lagi kita ambil multi time frame analysis, cross analysis. Kita belum buat lagi ni. Nak bagi faham yang ni dulu. Bila mana dah faham yang ni, as simple as soalan saya tadi. Kalau market nak naik ke atas, pergi ke mana Kelvin? Untuk daily punya ni time frame? Daily, tengok window sekarang. Long. Kalau sekiranya dia nak naik atas, dia pergi mana? Dia pergi ke lower high. Dia akan panjat lebih tinggi daripada lower high. Kalau sekiranya dia nak terjun ke bawah, dia nak pergi mana?
dia pergi ke low lagi Dia bawah. akan pergi ke low. So you all nampak tak? You all sedar dan you all faham market direction mana dia nak pergi. Itu benda yang saya nak. Apa market nak jadi, lantarkan dia, biarkan dia. We have no control in the market. Tapi at least kita tahu dan kita nampak. Dan kita boleh small scopekan dia lagi. Sebagai contoh, kita turun pada time frame H4. Dan kita nampak ada kemungkinan besar yang mana dia akan ambil pukul curi, dia buat retracement, terjun ke bawah balik ke apa ke. Macam-macam boleh jadi. Tapi ini kalau kita cerita daripada segi risk lah low belum berlaku retracement. Itu satu benda yang bahaya. Pukul curi ada dekat sini. Ini memang jahat. And then SBR ni pun sama. Masih lagi belum berlaku retracement. So market dia akan kekal dalam keadaan yang sideway at least daripada kawasan pukul curi sini bertemu kepada pukul curi yang bawah ni. Boleh faham ataupun tidak? Boleh. So you all akan nampak market direction. Okay? Sekejap Contoh. Market dah sampai dah bawah ni. Dah sampai dah ni. Contoh ni contoh. Okay. Sekarang ni dia buat macam ni. Current price sekarang dekat saya punya crosshair. Kelvin, dia nak pergi mana lepas ni? Dia akan turun. Dia akan turun. Kalau turun dia pergi mana? Pergi ke RBS. Pergi ke RBS. Aha. RBS yang mana yang ni? Tak, bawah. RBS yang bawah ni? Ya. Naik lagi yang biru tu. Ya. Abang Ravindran ada tak? Cik, ulang soalan juga. Sorry. Current price adalah trend line hitam. Dia stop dekat situ. Situ current price. Mana dia nak pergi? Cuba cross line hitam yang mana juga? Yang naik yang naik ke? Sorry, I pergi tanda sebentar tadi, sorry. Yang dekat crosshair saya tu. Okey, kalau katakan line apa soalan lagi sekali juga? Soalan, sorry. Current price sekarang ni ada dekat situ. Mana price nak pergi? Mana market nak pergi? Dapat tak? Dapat. Dia akan turun ke RBS bawah juga. Dia akan turun ke RBS bawah. Ya. Yang Kelvin tunjuk tadi lah. Ya, betul. Ya, ini ya. Abang Asyik? RBS dia dekat yang baru dia batalkan. Dekat situ juga. Yang baru dia batalkan. Ya, saya. RBS yang dia baru batalkan. Ya, saya. Mana Cukup. Kejap. Bagi Abang Asyik habiskan dulu. Okey. Ya, yang dia baru batalkan tu yang kat current structure sekarang ni. Current structure RBS. dia nak ubah resistance because yes. Dia nak ubah daripada downtrend jadi uptrend. So dia punya current structure tu akan jadi previous structure. Mana Yes. RBS tu Abang Asyik? Yang ni Ya. Dia dah Oh, dia tak batalkan. Kalau kata price naik atas ni, dia tak batal lah Abang Asyik. tak batal lagi Yelah, kalau dia naik atas ni, maksudnya kenaikan ni kena bull. So, yang ni tak batal ni. Dia test kat situ. Maaf. Okey. Saya punya pandangan sama dengan Abang Asyik. Kenapa Abang Asyik boleh nampak benda tu? Okey. Dia macam ni. Bila mana sini low, sini high,
sini ada possibility untuk jadi higher low. Faham tak? Guys? Faham juga. Dan SBR yang atas ni sememangnya masih lagi belum berlaku retracement. So apa yang Abang Asyik cakap tu tadi make sense. Ada logiknya, ada asasnya. Faham tak? Faham. Jangan kata saya bias pula sokong Abang Asyik. Jangan bukan gitu. Soalan saya cikgu, kan dia kena tengah buat downtrend. Betul tak? Bila dia buat downtrend, so mungkin dia akan turun dekat RBS yang bawah daripada yang line hitam tu. Okay. Fine, tak ada masalah. Dia nak buat downtrend ke apa ke, saya okay, saya tak ada masalah. Okay. Cuma dia batalkan 2 kedudukan RBS tau kat sini. Abang Ravindra nampak tak? Ya, nampak, ya. Bila mana dia berjaya membatalkan 2 kedudukan RBS, dalam masa yang sama dekat sini ada membatalkan 2 kedudukan SBR. Saya salah tadi, sorry. Dan dekat sini ada RBS. Ada kemungkinan besar dia akan turun parking kat sini. And then, dah dia parking sini, dia boleh shoot naik atas ni. Faham tak? Faham juga. Boleh tak kita buat andai? Kalau dia katakan membatalkan 2 RBS. SBR. SBR, sorry. SBR. So, kemungkinan dia boleh tukar trend lah bermakna. Betul tak? Bukan kemungkinan dah. Kalau kata betul dia parking sini, dah tukar dah. Okey. Kalau kata dia parking situ lah. Ya. Tapi kadang-kadang, macam yang ada perbincangan yang sebelum-sebelum ni, kalau tak salah dengan Kelvin kot, kalau tak salah, masa tu kita target dia jadi ikut sequence lah. Low, high, high, low, high, 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 low. Kita susun. Tahu-tahu tiba-tiba dia pacak terus naik atas. Yang mana market tak ada bagi signal, tak ada bagi apa, dia terus naik atas. Confirmation terus dia bagi. Benda tu pun boleh jadi juga. Jangan nafikan benda tu. Dan possibility yang mana bila mana market naik atas ni, tiba-tiba dia turun bawah ni, pun ada juga. Apa yang saya cuba nak sampaikan pada tuan-tuan sekarang ni, ke mana arah market pergi sekalipun, tuan-tuan tahu dia punya destination. Bila mana tuan-tuan tahu dia punya destination, you will be aware of the risk. Sebab entry ni subjektif. Okay, faham tu. Ada setengah orang yang dia suka PO, ada setengah orang yang dia suka kepada confirmation, dia tunggu instant. Ada orang yang dia suka buy stop dengan sell stop, ada. Bukan tak ada. Let's say, for example, sebagai contoh, dia nampak dah yang mana market antara dua, sama ada dia akan pergi sini ataupun dia akan pergi sini. Apa yang dia buat ialah, dia susunlah buy stop kat sini. Sebab dia tahu stop point kat sini. Faham tak guys? Dia malas nak tunggu retracement kat sini, dia susun kat sini buy stop. Sementara nak sampai kat sini. Dia malas nak tunggu lower high jadi kat sini. Dia tahu dah market nak pergi sini. Dia terus buat sell stop kat sini. Faham tak? Hilang. Apa dia Abang Asyik? Hilang tadi. Dia tahu market nak pergi sini terus hilang. Oh, yang sell stop tu kot. Yang buy stop saya dah sebut Dah. Buy stop dah sebut, sell stop Okey. Contoh sell stop pula. Kita target dia jadi lower high dekat sini. Boleh dengar tak? Guys? Hello? Boleh. Boleh. Okey. So bila mana kita target lower high dia dekat sini, ini dia punya point dia yang kita target, betul tak? Ya. Betul. Pukul curi ni kan? Ya. Okey. So malas nak tunggu lower high, terus bubuh sell stop. Okey. Dan TP dia dekat sini. Yes. So kalau kata apply cara entry yang macam tu, lagi susah saya nak explain sell stop SL kat mana. Faham tak? Faham.
So apa yang saya boleh bantu tuan-tuan ialah dengan memberikan sebuah latihan, memberikan perkongsian teori ke mana arah market nak pergi. But then, on how to entry, on how to manage your risk, it is depend on you. Saya tak boleh nak tolong benda tu. Keselesaan itu yang paling penting. Bila mana ada keselesaan dalam entry, selepas daripada tu akan terhasilnya kestabilan emosi. So benda tu sangat-sangat memainkan peranan. Sekarang ni kita nak dapatkan kefahaman destination market sahaja sekarang. Clear? Clear. Clear. Esok lusa masing-masing dah faham dah mahir dah. Active time frame mana, berapa dia punya risk, mana market nak pergi. Masa tu kalau kod-kod ada yang nak bincang pasal entry, nak sell stop ke buy stop, masa tu kita boleh bincang. Tapi buat masa sekarang ni belum sesuai lagi. Okay? Okay. Baik. So kita stop dulu untuk malam ini. Kita jumpa pada malam esok insyaAllah. Apa nama tu? 9.45. Betul tak? Betul. Yes, betul. Okay. So kita jumpa malam esok. Okay guys, boleh? Okay, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera.